Assalamualaikum. Saya Kuzarina binti Ku Ahmad, nombor metrik 274224. Perwataan dokumen bertajuk Proklamasi Darurat oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah oleh mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan titah perintah Yang di-Pertuan Agong telah disiarkan di dalam laman web rasmi Pejabat Peguam Negara bagi perisytiharan darurat yang berkuat kuasa pada 11 Januari 2021 sehingga 1 Ogos 2021. Pengisytiharan darurat ini adalah bagi menangani ancaman COVID-19 di mana telah mengguna pakai fasal subsection 1 perkara 150 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa jika Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa satu darurat besar sedang berlaku di mana boleh mengancam keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam di dalam persekutuan, maka Yang di-Pertuan Agong boleh mengeluarkan satu proklamasi darurat dengan mengisytiharkannya. Perisytiharan itu adalah sah dan tidak perlu ditakwilkan lagi. Assalamualaikum, saya Ernest Lina binti Yusof, 274149. Malaysia mengisytiharkan darurat pada 12 Januari 2021 oleh Yang di-Pertuan Agong. Tindakan ini diambil sebagai tindak balas kepada krisis politik yang melanda Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan sebagai cara untuk menangani dua faktor utama iaitu penyebaran COVID-19 dan untuk menangani peningkatan kes COVID-19 di Malaysia. Darurat diisytiharkan. Hasilnya, kerajaan mempunyai lebih masa ataupun lebih banyak kuasa untuk mengambil langkah pencegahan yang lebih ketat untuk menghentikan penularan virus seperti menghentikan aktiviti sosial dan ekonomi yang boleh menyumbang kepada penularan COVID-19. Jika Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa suatu darurat besar sedang berlaku yang menyebabkan keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya terancam, maka Yang di-Pertuan Agong boleh mengeluarkan suatu proklamasi darurat dengan membuat dalamnya sesuatu pengisytiharaan yang bermaksud sedemikian, kata Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin Yassin menyampaikan pengumuman khas darurat di negara ini pada Januari 12, 2021. Sehingga Januari 2022, Malaysia telah menghadapi beberapa gelombang COVID-19 yang telah mempunyai kesan yang berbeza kepada negara ini. Di Malaysia, bilangan kes positif dan kematian COVID-19 terus berubah dari semasa ke semasa dengan peningkatan ketara kepada beberapa titik sepanjang wabak. Kerajaan sedang giat mengawasi keadaan dan memberikan pengumuman terkini melalui sidang media dan pengumuman terkini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Yang di-Pertuan Agong memberikan perkenan untuk melaksanakan darurat di Malaysia mulai 11 Januari 2021 hingga 1 Ogos 2021. Ketika perkenaan diumumkan, terdapat soalan adakah kemungkinan tempoh darurat ditamatkan lebih awal. Ya, ada. Tempoh darurat boleh ditamatkan lebih awal sekiranya kes COVID-19 harian dapat dikawal dan diturunkan dengan berkesan berdasarkan nasihat jawatan kuasa khas yang akan dibentukkan membabitkan ahli parlimen kerajaan dan pembangkang, para kesihatan dan pihak berkaitan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ernest Lina binti Yusof, 274149. 19 November 2022, Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 diadakan dan selepas itu, slogan Malaysia Madani diperkenalkan dan memberi impak yang besar dalam menangani masalah awam yang terdapat dalam negara.
Pelbagai insentif diperkenalkan kerajaan bagi meringankan taraf kehidupan rakyat Malaysia. Contoh seperti sumbangan tunai rahmah diperkenalkan dan merupakan bantuan yang kerajaan berikan kepada semua golongan berpendapatan rendah, sederhana, benar-benar layak dan memerlukan demi berdepan cabaran kos sara hidup yang semakin meningkat. Dan ini menunjukkan kerajaan prihatin terhadap rakyat, khususnya golongan B40 berkenaan kebajikan rakyat. Pada akhir tahun 2023, hampir 60% penduduk dewasa Malaysia manfaatkan bantuan sumbangan tunai rahmah STR bagi tahun tersebut. Untuk tahun 2023, proses permohonan STR hanya dibuat setahun sekali. Program E-Madani adalah sambungan kepada kelayakan ataupun kejayaan program E-Belia Rahmah dengan 3 objektif utama. Yang pertama, meningkatkan pendapatan perniagaan mikro kecil sederhana bagi mendorong penggunaan pembayaran atas talian dan memberi manfaat kepada pengguna. Terdapat 4 pilihan e-dompet yang boleh digunakan oleh rakyat, iaitu MAE, Settle, ShopeePay dan juga Touch and Go atau e-wallet dalam program E-Belia Rahmah ini. Pemohon dikehendaki juga harus menyelesaikan langkah-langkah pengesahan atau verifikasi identiti secara atas talian ataupun elektronik Know Your Customer (eKYC) dengan adanya penyediaan produk dan perkhidmatan e-wallet yang dipilih kita sebelum penggunaan kredit e-Madani boleh digunakan. Pelbagai sektor telah pun mengeluarkan dokumen polisi eKYC untuk mempermudahkan dan mempercepatkan penyelarasan yang diamalkan oleh pengguna industri dalam penggunaan teknologi eKYC atas talian ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zuraida binti Yusof, nombor metrik 274693. Cabaran pengisytiharan darurat. Pengisytiharan darurat pada Januari 2021 dan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah 2 langkah penting yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia untuk menghalang penularan COVID-19 di negara ini daripada melumpuhkan sistem kesihatan awam negara. Pengisytiharan darurat ini telah memberikan banyak cabaran kepada negara Malaysia dalam sistem ekonomi, politik dan juga sosial. Dari segi ekonomi Malaysia telah menghadapi cabaran besar dan mengalami kemerosotan yang sangat teruk sepanjang penularan COVID-19. Justeru itu, kerajaan telah mengambil beberapa langkah seperti membenarkan sektor ekonomi yang diperlukan atau penting terus beroperasi untuk memastikan ekonomi hidup rakyat dan ekonomi negara terus terjamin. Dalam masa yang sama, kerajaan telah melaksanakan Standard Operating Procedure SOP yang ketat bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19 ini. Dari segi sosial, cabaran yang dihadapi dari segi sosial pula adalah masyarakat digalakkan untuk mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Penularan COVID-19 telah mengakibatkan orang ramai tidak dapat melakukan aktiviti sosial dan perlu mengikuti norma baru dalam kehidupan seharian mereka. Dalam kehidupan norma baru ini, masyarakat perlu membiasakan diri dengan membasuh tangan dengan kerap, memakai pelitup muka, mengamalkan penjarakan fizikal dan menggunakan sanitizer dengan kerap. Seterusnya adalah cabaran di dalam sistem politik di Malaysia. Arahan darurat ini telah memberi kesan yang besar kepada politik negara kerana Parlimen dan DUN tidak akan bersidang untuk tempoh masa tertentu. Pilihan raya umum, pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil juga tidak akan diadakan. Mereka tidak boleh mengadakan atau menganjurkan perhimpunan secara terbuka. Perhimpunan Agung Parti Politik mestilah dilaksanakan secara dalam talian bagi mengekang terjadinya kluster baru penularan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain binti Bakri, nombor metrik 274545.
Pada hari ini saya akan membentangkan kesan perisytiharan darurat semasa pandemik COVID-19 melanda Malaysia. Dalam pemerhatian saya, penularan COVID-19 ini secara tidak langsung telah banyak mengubah corak kehidupan rakyat di Malaysia dan menyebabkan berlakunya beberapa perubahan di dalam bidang sosial, ekonomi dan juga politik. Dari sudut ekonomi, banyak sektor pekerjaan di Malaysia yang terjejas. Sektor ekonomi yang besar seperti sektor pengangkutan, pelancongan dan perhotelan telah ditutup secara keseluruhan bagi membendung penularan wabak COVID ini. Tambahan pula, ramai rakyat kehilangan punca pendapatan telah menjadi trend pada masa itu. Manakala dari sudut politik pula, dilihat kesannya dari perintah PKP, Perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan oleh kerajaan telah menyebabkan beberapa persidangan di dalam Parlimen menjadi terhad dan ditangguhkan. Parlimen dan DUN tidak akan bersidang untuk tempoh masa yang tertentu. Pilihan raya umum, pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil juga tidak akan diadakan. Oleh itu, pelabur luar lebih berminat untuk memilih negara lain seperti Laos dan Vietnam sebagai destinasi pelaburan mereka. Manakala dari segi sosial pula, apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP diumumkan, ia telah menyebabkan beberapa aktiviti seharian masyarakat di Malaysia terbatas, tetapi telah mewujudkan norma baharu dalam kehidupan harian sejagat rakyat. Contohnya seperti amalan bekerja dari rumah, mengamalkan SOP mencegah penularan virus dan juga peningkatan terhadap urusan jual beli barang harian secara atas talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah Hazika binti Tamam, nombor matrik 274502. Antara langkah yang boleh diambil untuk menangani isu ketidakstabilan politik dan krisis politik Malaysia adalah dengan membina dan mengukuhkan perpaduan dalam kepelbagaian kaum di negara Malaysia melalui rukun negara di mana ia dapat mewujudkan keharmonian antara kaum. Dalam pada itu, idea yang berkonsepkan kekeluargaan Malaysia di mana konsep keluarga Malaysia ini menekankan 3 teras utama dan salah satunya adalah kebersamaan dalam memulihkan semula kestabilan politik, memobilisasikan sosial dan aktiviti ekonomi. Seterusnya adalah dengan mendidik masyarakat mengenai sistem demokratik yang lebih matang. Pendidikan politik perlu diterapkan melalui sistem pendidikan di sekolah dan universiti. Melalui sistem pendidikan, remaja dan siswaza perlu diajar dan diterapkan dengan aspek-aspek murni dalam pembelajaran terutamanya dalam kepimpinan. Inovasi politik dilihat sebagai salah satu cara yang lebih baik untuk mengisi kekosongan yang ada sekarang dalam persekitaran politik negara dalam usaha memenuhi cita-cita Malaysia untuk mencapai satu status negara berpendapatan tinggi. Seterusnya ialah rakyat Malaysia tidak lagi berfikiran jumud dan sempit. Hal ini kerana berlakunya perkembangan ICT yang membolehkan mereka mengakses segala maklumat berkenaan politik. Dalam tempoh darurat, tidak sepatutnya persidangan di Parlimen digantung. Ia memberikan kesan yang sangat negatif terhadap ekonomi dan sosial. Melalui perkembangan teknologi, sebarang urusan rasmi boleh diadakan secara atas talian bagi memenuhi isu rakyat supaya keadaan kehidupan dan keharmonian negara terjamin. Kesimpulannya, Yang di-Pertuan Agong memainkan peranan yang penting dalam sistem pemerintahan di Malaysia, di mana Yang di-Pertuan Agong merupakan simbol keseimbangan dalam politik, ekonomi dan sosial negara. Dengan langkah proaktif yang dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan proklamasi darurat dengan peruntukan akta sedia ada di dalam Perlembagaan Persekutuan dapat mengelakkan berlaku situasi huru-hara dan panik di kalangan rakyat. Sebagai pemimpin nombor 1 negara, Yang di-Pertuan Agong berjaya meletakkan kepentingan negara mendahului kepentingan baginda dengan memastikan kedaulatan negara terjamin. Rakyat amat menjunjungi tindakan yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong sewaktu penularan COVID-19, di mana rakyat menjunjung taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong dengan berpaksikan Perlembagaan Persekutuan dan rukun negara. Raja ditaati, raja dihormati.